Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara yang paling menarik dalam dunia politik di Malaysia. Ada ramai yang menjangkakan bahwa Perikatan Nasional tidak akan ada jalan langsung lagi untuk masuk dalam kerajaan persekutuan. Hal ini pasti satu tamparan yang besar. Tapi baru-baru ini ada juga kenyataan daripada beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional yang menyatakan tidak lama lagi mereka akan kembali semula ke kerajaan. Ini menimbulkan pelbagai spekulasi, termasuklah adakah mereka akan dapat sokongan daripada UMNO. Namun demikian, jawapan daripada Presiden UMNO yang terkini ini ialah jawapan yang tuntas dan pastinya bakal menoktahkan semua spekulasi yang sedang menular tersebut. Kata Zahid Hamidi, jangan lagi jemput UMNO sertai Perikatan Nasional. Kami selesa dengan kerajaan perpaduan. Ini pengakuan Zahid Hamidi yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Pastinya pengakuan ini akan memberi tamparan yang sangat besar kepada Perikatan Nasional khususnya, kerana tidak ada lagi jalan atau ternoktah sudah niat untuk cuba-cuba memancing UMNO maupun ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan bahawa parti itu selesa bekerjasama dalam kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Justru kata Zahid Hamidi, yang juga adalah timbalan Perdana Menteri dan pengerusi Barisan Nasional, tidak timbul persoalan gabungan itu akan menyertai Perikatan Nasional PN. Bagi kami, kata beliau, kami selesa dengan penglibatan kami dalam kerajaan perpaduan dan jangan buang masa jemput kami menyertai Perikatan Nasional. Katanya mengulas saranan pembangkang agar UMNO menyertai Perikatan Nasional. Zahid berkata demikian kepada media selepas Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Majlis Kebajikan dan Sukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya semalam. Sabtu lalu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berpandangan penyertaan UMNO dalam PN dapat menubuhkan kerajaan perpaduan baharu yang antara lain bertujuan membantu masyarakat Melayu Islam di negara ini. Ahmad Zahid berkata kerajaan hari ini bukan hanya bertanggungjawab terhadap masyarakat Melayu dan Islam, malah bagi keseluruhan rakyat Malaysia. Dalam perkembangan lain, Zahid berkata BN menerusi UMNO akan meletakkan anak kelahiran Kemaman Terengganu sebagai calon pilihan raya PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini. Menurutnya, UMNO telah menerima beberapa nama sebagai calon dan ia akan disenarai pendek dalam masa terdekat. Yang pastinya kami akan ambil tokoh anak Kemaman yang berada di peringkat nasional atau di peringkat negeri untuk bertanding bagi PRK Kemaman, kata beliau lagi. Dia berkata pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu yang juga pengarah Jentera Barisan Nasional bagi PRK Parlimen Kemaman Ahmad Said akan mengumumkan nama calon berkenan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini, manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 November dan 28 November. PRK Parlimen Kemaman pula perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Negeri Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS C. alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15. Saudara-saudara sekalian, sekiranya UMNO menerima pelawaan daripada Perikatan Nasional, sebenarnya tidaklah dapat menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim juga. Hal ini kerana Anwar Ibrahim masih mempunyai sokongan daripada Parti Gabungan Rakyat Sarawak dan juga Parti Rakyat Sabah. Hal ini akan menyebabkan Anwar Ibrahim akan menjaga dua fixed deposit tersebut, iaitu Sarawak dan Sabah. Dan kelihatannya amat sukar untuk PAS mendapatkan sokongan daripada GPS dan GRS Sabah. Ini pasti akan mengikat UMNO untuk tidak bekerjasama ataupun tidak akan bergabung dengan Perikatan Nasional.
Saudara-saudara sekalian, pastinya Barisan Nasional tidak akan mahu menjadi pembangkang lagi. Karena sekaranglah waktunya untuk mereka bangkit semula. Apabila masuk dalam pembangkang, pasti itu akan merencatkan proses bangkit semula Barisan Nasional dan UMNO. Apa pendapat Anda pula? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pengakuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling luar biasa. Kita perlu memberikan kredit terbaik kepada Anwar Ibrahim untuk isu kali ini. Anwar Ibrahim kata, Malaysia tegas bela umat Islam di Palestin dan bukan mahu jadi jago. Ini namanya ikhlas, ini namanya persaudaraan, ini namanya perjuangan yang sebenar. Bukan mahu jadi jago. Ada orang bantu orang nak jadi jago. Itu yang tak baik. Anwar Ibrahim berkata, perjuangan itu kerana penduduk Palestin di Gaza telah ditindas sejak sekian lama. Ketegasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel, kata Anwar Ibrahim, bukanlah kerana ia mahu menjadi jago. Sebaliknya dilakukan atas dasar tanggungjawab membela umat Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, perjuangan itu perlu dilaksanakan kerana penduduk Palestin di Gaza telah ditindas sekian lama sehingga menjangkau lebih 7 dekad. Umat Islam dicabar, diuji, sebab itu kita mesti menunjukkan ketegasan kita, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Ramah Mesra bersama diaspora Malaysia di Arab Saudi semalam. Seramai 300 rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan tinggal di Arab Saudi menghadiri majlis itu yang dianjurkan oleh Kedutaan Malaysia di sini. Pada majlis itu, Duta Malaysia, Besar Malaysia di Arab Saudi, Wan Zaidi Wan Abdullah, menyambut ketibaan Anwar yang diiringi Menteri Luar Zamri Abdul Kadir serta Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan. Anwar kini dalam lawatan kerja 2 hari bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN, Majlis Kerjasama Teluk. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut berkongsi mengenai ucapannya pada sidang kemuncak ASEAN GCC di mana beliau menggesa dunia supaya sama-sama bertindak dan tidak tutup mata dalam menuktahkan kekejaman Israel terhadap penduduk Palestin. Dalam ucapan saya pada sidang kemuncak itu, saya mengucapkan penghargaan kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman kerana Arab Saudi bersama dengan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dalam mengambil inisiatif dengan negara-negara Islam untuk menyatakan pendirian berhubung konflik ini, kata Anwar Ibrahim. Ada pendirian jelas. Ya, memang masalah Gaza Palestin tidak selesai. Tetapi ini soal kemanusiaan, ia soal prinsip keadilan, kata Anwar. Ini bukan soal sentimen kaum, agama atau Arab. Ini isu Palestin, isu rampasan hak rakyat. Tanah mereka, harta mereka, malah maruah mereka telah dirampas, tegas Anwar. Perdana Menteri berkata ketika konflik Palestin-Israel tercetus semula baru-baru ini, satu dunia marah dan riuh rendah tentang keganasan yang berlaku. Padahal kezaliman terhadap Palestin dilakukan setiap hari. Rampasan tanah, pembunuhan anak-anak, wanita berlaku, penghinaan berterusan berpuluh tahun, kata Anwar Ibrahim. Mana kemanusiaan? Ini yang menyebabkan kita perlu bersuara, kata Anwar sambil berharap langkah kecil Malaysia dalam isu itu boleh membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin. Menurut Anwar, selepas menghadap Putra Mahkota Muhammad esok, beliau akan berlepas ke Istanbul untuk bertemu Presiden Turki bagi berbincang lanjut isu Palestin dan Gaza, sebelum ke Kairo pula untuk berjumpa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan dengan Al-Sisi bertujuan membincangkan mengenai pembukaan laluan Rafah bagi memudahkan penyaluran bantuan makanan, minuman dan perubatan ke Palestin, katanya. Pada Majlis Ramah Mesra itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, kerajaan perpaduan yang diterajuinya mengutamakan soal kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, membawa pelaburan asing serta mengangkat kesejahteraan rakyat.
Dalam membasmikan kemiskinan, beliau berkata dasar yang dilaksanakan kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar semakin menampakkan hasil apabila jumlah golongan itu berjaya dikurangkan kepada kira-kira 14.000 orang berbanding 120.000 orang pada awal tahun 2022. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kehebatan beliau memimpin Malaysia menuntut bela bagi umat Islam di Palestin dan bukan mahu jadi jago. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hadi penghalang hasrat PAS, raih sokongan bukan Islam atau bukan Muslim. Penganalisis politik Awang Azman Awang Pawi berkata, sikap Presiden PAS sering mengubah pendiriannya memberi gambaran beliau tidak konsisten. Dipetik daripada FMT. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilihat penghalang utama dalam usaha parti itu mendapatkan sokongan pengundi bukan Muslim, kata penganalisis politik. Kecenderungan Hadi sering mengubah pendirian dalam pelbagai isu menjadi kekangan, kata penganalisis Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Kesannya, pengundi secara konsisten menganggap PAS tidak konsisten. Beliau berkata, PAS mungkin beralih lebih sederhana jika Hadi tidak lagi menjadi presiden. Mungkin ia akan menjadi era di mana PAS berhenti menjadikan bukan Muslim sebagai sasaran. Halangan terbesar ketika ini adalah Hadi, katanya. Beliau berkata, PAS patut berhenti menjadikan bukan Muslim sebagai musuh politik. Sebagai mengulas kenyataan bekas Ketua Pemuda PAS, Ahmad Fadli Sa'ari, yang terkilan kerana PAS masih belum berjaya menjernihkan persepsi bukan Islam dan bukan Melayu. Bagaimanapun pada Jumaat, Hadi berkata, PAS mesti mendapatkan sokongan bukan Melayu dan bukan Muslim menjelang PRU 16 selewat-lewatnya 2027. Awang Azman berkata, ahli PAS perlu melakukan perubahan minda. Penting bagi mengiktiraf Malaysia ini adalah negara majmuk, kepentingan kaum yang memerlukan kerjasama, berbanding hanya bergantung kepada sentimen agama dan kaum bagi mendapat sokongan politik, katanya. Seorang lagi penganalisis, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, PAS perlu mengiktiraf keperluan mendapatkan sokongan bukan Melayu selepas sedar kenyataan bahawa sokongan Melayu semata tidak mencukupi untuk parti itu membentuk kerajaan pusat. PAS kena berubah dan tidak boleh terlalu ekstrim. Jika tidak, anda mungkin dapat menguasai Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Namun melangkaui semua itu sukar menjadi kerajaan. Kerajaan di pusat walaupun dengan sokongan bersatu dan gerakan, katanya. James Chin dari University of Tasmania berkata, PAS berdepan kesulitan meraih sokongan bukan Muslim. Tidak kira apa dilakukan. Kerana nama partinya Parti Islam Se-Malaysia jelas menunjukkan objektif utama adalah menubuhkan negara Islam. Tiada persamaan yang membolehkan PAS menarik dan meraih sokongan bukan Muslim. Kepercayaan teras PAS menjadi kekangan, kata beliau lagi. Sebelum kita berpisah, saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang penganalisis politik ini? Pendapat penganalisis politik yang hebat-hebat ini. Adakah anda bersetuju dengan Awang Azman Pawi mengatakan Hadilah yang menjadi penghalang hasrat PAS raih sokongan bukan Muslim? Ini kerana beliau mengatakan bahawa Presiden PAS dilihat penghalang utama dalam usaha parti mendapatkan sokongan pengundi bukan Muslim. Kecenderungan ini berlaku kerana kecenderungan Hadi seling mengubah pendirian dalam pelbagai isu menjadi kekangan, kata penganalisis tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.